Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita bersiara langsung di Iqra' Wartaqi episod 3. InsyaAllah hari ini surah Ad-Duha. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-9 Ramadan. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi jauh kepada perbincangan kita pada hari ini, kepada sahabat yang baru join live tu, bolehlah like, komen dan share lah video ni. Dan kalau ada apa-apa persoalan mengenai dengan tajwid, kalau ada apa-apa permasalahan ataupun apa-apa yang anda kurang faham ataupun yang nak tahulah yang lebih lanjut, bolehlah komen. Bolehlah, saya sangat alu-alukan komentar di bawah. InsyaAllah saya akan jawab sekadar termampu, insyaAllah. Okey, sebelum kita masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, pada surah Ad-Duha, sebelum kita pergi jauh, kita recap dulu daripada minggu yang pertama, daripada kelas yang pertama, episod pertama, kita belajar mengenai dengan pengenalan kepada tahsin, pengenalan kepada tajwid. Lepas tu kita kenal mengenai dengan mereka yang mengasaskan teknik-teknik pengajian Al-Quran, Iqra', contohnya qiraati dan sebagainya. Seterusnya kita masuk pada kesalahan dalam bacaan. Pada episod yang kedua kita masuk pada surah Fatihah. Pada surah Fatihah kita bincangkan mengenai dengan kesalahan-kesalahan bacaan dalam surah Fatihah dan sama-sama kita perbaiki masa tu. Kita perbaiki dekat mana yang perlunya perbaiki dari sudut makhraj hurufnya. Dan insya-Allah pada hari ini, episod yang ketiga pada hari ini, kita akan masuk kepada surah Ad-Duha. Okey, tanpa melengahkan masa, kita insya-Allah kita akan masuk terus kepada kelas hari ini. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, tuan-tuan yang ada Quran kat rumah boleh buka Quran. Okey, boleh buka Quran. Okey, boleh lihat di skrin ni. Ini adalah salah satu Quran yang ada di rumah kita. Okey, saya besarkan sikit. Okey, Quran yang ada kat rumah kita ni contoh Quran. Tafsir wa bayan. Ni Quran sebenarnya yang pertama sekali sebelum kita nak baca Quran, kita kena tahu apakah fungsi, apakah setiap Quran dia ada berbagai-bagai jenis fungsi yang berlainan lah. Fungsi-fungsinya, contoh yang kat sini Quran yang ni dia lebih kepada tafsir wa bayan, penerangan kepada tafsir dan bayan kepada kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, contoh kita lihat kat sini. Ni contoh PDF mushaf yang ada. Okey, mungkin tuan-tuan ada dekat Quran ni kat rumah. Okey, dekat sini ada juga dicerita dekat mushaf tajwid. Mushaf yang adanya warna tajwid. Okey, jadi warna ni bukannya percetakan Quran ni bukannya seronok-seronok je letak warna, bukan sekadar nak cantik-cantik je, tapi adanya fungsi, iaitu fungsi kepada tajwid. Kita lihat kat sini, tatbiq ni 28 ni, 28 hukman, adanya 28 hukum bagi tajwid. Kat sini adanya banyak ni, maksilah, sughra, ni banyak ni, keseluruhan ni banyak. Dan biasa dekat Quran pada bahagian bawah akan adanya penerangan. Kalau kita lihat Quran tajwid kat bahagian bawah ni, okey, kat sini, kat bahagian bawah ni akan adanya penerangan bagi fungsi bagi warna-warna. Okey, ini bahasa Arab, tuan-tuan. Okey, saya punya ni PDF bahasa Arab. Okey, boleh lihat dah. Kita lihat ni contoh-contoh warna dalam Quran. Okey, mungkin tuan-tuan ada Quran macam ni kat rumah. Okey. Okey, sebelum pergi jauh, saya akan masuk dulu. Kita akan masuk sikit kepada, saya akan terangkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian mengenai dengan, okey, saya tutup dulu Quran. Okey, mengenai dengan panduan kepada percetakan Al-Quran. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Quran yang kita ada kat rumah sekarang ni, Quran di Malaysia ni, sebenarnya dicek, telah disemak, telah ditashih oleh Lajnah Pentashih Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri. Okey, dekat sini adanya, saya cerita kat hari ni berkenaan dengan garis panduan Al-Quran tajwid. Maksudnya Quran yang ada sekarang ni, yang adanya warna-warni itu sebenarnya adanya garis panduan. Okey, jadi Kementerian Dalam Negeri ini telah mengeluarkan garis panduan untuk memastikan percetakan Al-Quran, syarikat percetakan Quran ni mengikut piawaian Quran yang dicetak tu warna yang kita panggil sebagai warna yang seragam, warna yang apa ni,
yang tidak bercampur-campur lah warna. Warna yang sama je. Okey. Sebelum pergi jauh tu saya nak cerita dulu dalam Quran kita ni, Quran kat rumah ni, yang dekat surau kat rumah dan sebagainya, sebenarnya untuk kita nak tahu Quran ni telah ditasihkan ataupun belum ditasihkan, kita boleh lihat pada bahagian hadapan ataupun pada bahagian belakang Quran. Akan ada yang contoh dekat sini boleh nampak ni. Kalau boleh nampak dalam skrin ni, okey. Adanya adanya cop daripada Kementerian Dalam Negeri. Dekat bahagian atas dia tulis inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adanya dia tulis adanya ditulis apa ni, yang Jawi, tulisan Jawi kat bawah tu dia tulis Lembaga Pengawalan dan Pelesinan. Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Percetakan Al-Quran merakui bahawa ayat-ayat Al-Quran yang terkandung dalam teks ini adalah betul. Maksud dia Quran ini telah pun ditasih, pada ada sign dan ada tanda tarikh kat atas tu. Ada dia punya nombor dia, nombor siri tarikh dia. Dan kat bawah tu adanya nama-nama senarai pentasih Al-Quran. Maksud dia Quran ni telah pun disemak oleh Kementerian Dalam Negeri. Tuan-tuan puan-puan, tasih lajnah pentasih Quran ni terdiri daripada mereka yang mana hafiz Quran. Mereka yang hafiz Quran ni, mereka telah semak Al-Quran juzuk by juzuk, surah by surah, ayat by ayat. Maksud dia akan semak satu persatu untuk mengelakkan daripada berlakunya kesalahan cetakan Al-Quran. Sebab kita tak nak berlaku kekeliruan kepada masyarakat bila baca Quran. Okey. Insya-Allah kita akan terus kepada saya akan terang dulu mengenai dengan garis panduan tajwid ni. Sebab apa tuan-tuan perlu tahu, mungkin kita sebelum ni mungkin terlepas pandang, mungkin kita beli Quran, kita nampak macam cantik je, kita beli. Sebenarnya Quran yang cantik tu, yang ada warna tu, adanya fungsi-fungsi dalam Al-Quran tersebut. Insya-Allah. Dekat skrin boleh lihat garis panduan Al-Quran tajwid berwarna berserta waqaf dan ibtidah. Okey. Jadi tujuan adanya garis panduan ini adalah kepada mereka yang syarikat percetakan Al-Quran, mereka yang terlibat dalam proses penerbitan Al-Quran. Ini contoh penerbit, pencetak, pengimport serta pihak yang terlibat dengan percetakan, penjualan dan pengedaran dan import Al-Quran. Tajwid berwarna, maksudnya mereka ni adanya garis panduan untuk memastikan Quran tu yang dicetak mengikut kepada piawaian. Okey. Seterusnya boleh lihat dekat sini, saya lajukan sikit. Okey, bagi memudahkan dan menarik minat masyarakat Islam mempelajari Al-Quran, pelbagai kaedah baru pembelajaran Al-Quran diperkenalkan oleh penerbit-penerbit di Malaysia, termasuk penggunaan warna pada teks Al-Quran bagi hukum tajwid, waqaf, ibtidah, topik tertentu dan lain-lain. Maksud dia Quran ni bukannya kepada hiasan semata-mata warna tersebut, tapi adanya fungsi bagi tajwid, waqaf, ibtidah dan topik tertentu. Seperti saya cerita daripada awal tadi, adanya mazhab yang lebih fokus kepada tajwid, ada mazhab yang fokus kepada tafsir wa bayan, adanya mazhab yang banyak fungsi, adanya Quran mu'jam, adanya macam-macam lah Quran yang harf by harf, ada yang yang kalimah by kalimah. Adanya kalimah by kalimah. Okey. Jadi tuan-tuan boleh lihat lagi kat bawah ni, kaedah pewarnaan yang tidak sistematik tanpa panduan yang jelas menyebabkan berlakunya perbezaan ketara dalam kaedah penggunaan pewarnaan dalam Al-Quran. Kaedah ini menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pembaca. Sebagai contoh, satu hukum tajwid yang sama diwarnakan dengan warna yang berbeza oleh penerbit yang berbeza. Sebagai contoh mudah tuan-tuan, Quran yang dekat rumah kita tu, Quran, bila kita baca Quran, adanya Quran yang berwarna, yang bertajwid tu, bila kita baca, tiba-tiba kita jumpa kalimah yang ada huruf yang warna hijau. Biasa warna hijau ni ikhfa ataupun gunnah. Kita akan dengung. Tiba-tiba kita baca mazhab yang lain, tiba-tiba mazhab lain warna hijau juga, tapi rupanya hukumnya kat situ hukum izhar. Berbeza dah tu. Jadi orang tak tahu dia baca juga dengan baca izhar. Dia baca dengan idgham pada tempat yang izhar. Jadi berlakulah kekeliruan. Jadi disebabkan tak nak berlaku kekeliruan tu, maka mesyuarat Lembaga Pengawalan dan Pelesinan ni Quran telah memutuskan
untuk mewujudkan garis panduan untuk penyeragaman Al-Quran berwarna bagi seragam Quran ni. Okey. Jadi tuan-tuan, ni kaedah Al-Quran tajwid berwarna ni dibenarkan tetapi sebagai kaedah tambahan dalam pembelajaran Al-Quran, sebagai kaedah tambahan. Namun demikian, pelajar hendaklah belajar dan memahami hukum tajwid sebenar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kaedah tajwid. Oleh itu, belajar Al-Quran dengan lebih jelas dan sempurna, pelajar hendaklah belajar melalui guru secara langsung ataupun talaqi musyafahah supaya guru dapat membetulkan bacaan. Tuan-tuan, jadi kaedah Quran ni yang ada ni, sebenarnya Quran yang berwarna ni, kita ni sebagai salah satu kaedah tambahan untuk kita nak belajar, nak baca Quran. Walau bagaimanapun masih perlu juga kepada kita ni belajar Quran dengan guru. Maksudnya perlu juga berguru. Bukannya bila kita dah ada Quran berwarna, kita tak perlu dah ada guru. Tapi Quran yang berwarna ni sebagai motivasi untuk kita terus baca Quran. Okey. InsyaAllah tuan-tuan, kita laju lagi. Masuk sikit. Okey, boleh lihat dekat sini. Okey. Ni adanya rajah kat sini. Jadual kepada kaedah rajah kepada warna-warna bagi Al-Quran. Okey, contoh dekat sini huruf berwarna hitam, maksud dia 2 harakat. Maksud dia kalau huruf yang warna hitam dekat sini adanya mak asli. Mak asli baca 2 harakat. Mak badal 2 harakat. Mak syibhil badal 2 harakat. Mak silah qasirah. Mak silah qasirah. Walahu dzurriyyah. Walahu ni, lahu ni adanya mak silah qasirah. Baca dengan 2 harakat. Mak tamkin an-nabiyyin baca dengan 2 harakat. Mak iwad. Mak iwad ni. Rahimah 2 harakat. Seterusnya tu warna hitam tuan-tuan. Kalau warna coklat, kalau warna coklat adanya penerangan dia warna coklat dibaca dengan 6 harakat. Maksudnya kalau ada warna coklat kena baca dengan 6 harakat. Contoh kat sini, mak lazim kalimi musaqqal. Dabbah. Okey, baca dengan 6 harakat. Mak lazim kalimi mukhaffaf. Al-an. Baca dengan diwarna dengan huruf alif dengan tanda mat. Maksud dia yang tanda mat ni, yang tanda melengkung ni, tanda mat. Dia kena baca dengan 6 harakat. Okey. Itu contohnya alif lam mim ni, alif lam mim 6 harakat. Seterusnya, warna jingga. Okey tuan-tuan, warna jingga ni dia kena baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Contohnya dekat sini ma'arid lisukun. Yash'urun. Baca dengan 2, 4 ataupun 6. Contoh lagi maklin. Al-bait. Baca dengan 2 ataupun 4 ataupun 6. Maklin. Ni bagi warna jingga. Okey, kita terus lagi. Warna merah. Warna merah dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Contohnya dekat sini mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil, mak silah kubra. Kena baca 4 atau 5 harakat. Abna'akum 4 ataupun 5 harakat. Faqtulu anfusakum. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Tu untuk warna merah. Seterusnya warna biru. Okey, warna biru ni tuan-tuan adanya hukum bagi qalqalah. Bagi qalqalah. Maksudnya tempat ada qalqalah akan diwarnakan dengan huruf yang qalqalah akan diwarnakan dengan warna biru cair, biru muda ni. Abdina, ab tu qalqalah. Qalqalah ni maksudnya lantunan suara. Bila kita baca huruf yang qalqalah ni, huruf yang lantun ni, kita kena bunyi lantunan dia. Ab, b. Ada b tu qalqalah. Watab. Okey. Yalid, walam. Adanya qalqalah dekat sini, warna biru muda. Seterusnya, okey, warna hijau. Okey tuan-tuan, warna hijau ni adanya hukum bagi ikhfa. Contoh kat sini minkul. Adanya ikhfa. Lagi dekat warna hijau adanya tanda nun tasydid. Amanna. Mim tasydid. Wa mimma. Mim tasydid lagi iqlab. Alimum bima. Adanya iqlab. Lagi idgham bi gunnah, idgham mutamathilain. Okey, seterusnya
terakhir sekali, ni adalah warna ungu. Warna ungu ni menunjukkan kepada adanya bacaan tebal bagi huruf ra dan huruf lam. Maksud dia akan warnakan huruf ra dan ataupun huruf lam tu warna ungu kalau keadaannya tebal, bacaannya tebal. Tebal ni kita sebut sebagai tafkhim. Tafkhim tebal. Lawan kepada tafkhim nipis. Okey, maksudnya ra ni kena baca dengan tebal. Contoh daraba, daraba, kita tak baca dengan daraba. Daraba tebal. Contoh yang ni khairun am, bukannya khairun. Khairun tebal. Mustaqarrun wa mata', kena baca dengan tebal pada huruf ra. Okey, pada ra dan lam kalau ada tanda ada warna ungu ni. Okey, kita pergi lagi. Okey, panduan Al-Quran waqaf dan ibtidak, tuan-tuan. Yang tadi kita cerita berkenaan dengan huruf-huruf yang berwarna dalam Quran. Dalam masa yang sama ada juga Quran yang dicetak yang memberi panduan kepada waqaf dan ibtidak. Apakah itu waqaf dan ibtidak? Waqaf ni tempat kita nak berhenti. Kita nak menghentikan bacaan. Ibtidak ni tempat nak memulakan bacaan. Okey. Jadi biasa dalam Quran, waqaf ni adalah tempat yang kita contoh dalam satu ayat yang akhir sekali tu dekat nombor ayat tu adalah tempat waqaf, tempat berhenti. Dan ada juga panduan kepada waqaf ni melalui tanda salli, ada tanda lam alif, ada tanda jim, ada tanda apa lagi? Titik tiga tu yang ada kat bahagian atas pada kalimah tu. Dekat situ maksudnya boleh ada penerangan kepada yang mana kita boleh berhenti, harus, jaiz apa sebagainya. Jaiz, yang wajib berhenti macam mana, yang dilarang berhenti macam mana. Dan ada juga yang ni dekat sini adanya panduan kepada Al-Quran waqaf dan ibtidak. Maksudnya Quran yang mana kita lihat kat sini dia menetapkan tempat-tempat yang boleh berhenti dan boleh kita nak mulakan balik bacaan. Kaedah pewarnaan hendaklah dengan cara mewarnakan latar belakang kalimah dengan highlight kalimah. Kita akan lihat pada contoh dia. Okey, contoh dekat sini tuan-tuan. Okey, ni contoh panduan bagi waqaf dan ibtidak. Jadi pada tempat waqaf, pada tempat berhenti, contoh ayat dekat sini. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Boleh berhenti dekat situ. Merah lembut tu tempat waqaf. Tanda dia akan highlightkan, dia akan highlight pada kalimah amanu. Amanu tu maksud dia boleh berhenti kat situ pada menggunakan warna merah yang lembut. Dia akan highlight kat situ pada kalimah tersebut. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Okey. Seterusnya yang kedua ibtidak, mengulang bacaan. Dia menggunakan tanda warna hijau lembut. Contoh dekat sini, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadi boleh baca balik bacaan kita, ulang balik bacaan dekat was samaa'a binaa'a. Boleh ulang bacaan dengan was samaa'a bina. Boleh ulang dekat situ. Ibtidak, tempat kita nak ulang balik. Was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Okey. Maksud dia boleh mula balik bacaan dekat was-samaa'a bina'ah. Okey. Jadi peraturan lain berkaitan Al-Quran bertajwid. Al-Quran tajwid berwarna ni antaranya halaman teks Al-Quran yang saiz kurang daripada 6x9. 6x9 cm ni kecil lah. Kecil ni tidak dibenarkan menggunakan kaedah pewarnaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau Quran yang kecil, kita tak nampak warna dia. Jadi sebab tu tidak dibenarkan percetakan Al-Quran yang saiz 6x9 cm ni. Kecil sangat. Okey, seterusnya lagi penerangan warna contoh, warna asas bagi teks Al-Quran hendaklah berwarna hitam. Maksudnya Quran ni bukan boleh suka-suka je. Bukan boleh suka-suka je nak percetakan tu nak buat warna pink lah, nak buat warna seronok-seronoknya. Tapi adanya panduan ni kepada Quran ni mesti selaras menggunakan teks warna hitam. Dan pada tempat
tempat tajwid tersebut, pada kalimah tajwid yang tadi, panduan tajwid tadi, adanya warna-warna yang berlainan. Okey, maksud dia yang asasnya mesti warna hitam. Okey. Itulah antara garis panduan kepada percetakan Al-Quran bertajwid. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah kita akan masuk kepada hari ini, kita akan lihat sikit kepada surah Ad-Duha pada hari ini. Okey, boleh lihat dekat skrin. Okey, kita akan pergi kepada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni surah yang ke-93 dalam Quran. Okey, siapa-siapa tuan-tuan yang ada Al-Quran boleh buka di rumah Quran. Okey, boleh lihat. Okey, ni contoh teks Al-Quran, mushaf Al-Quran di rumah. Okey, dan pada bahagian tepi sebelah kiri ni adanya tafsir wa bayan, adanya tafsir bagi kalimah-kalimah. Contoh dekat sini kita lihat sikit, zoom sikit. Okey, contoh tafsir wa bayan ni boleh lihat dekat contoh dekat sini, kalimah ad-duha adanya penerangan. Waqti irtifa'i syams, waktunya tertegaknya matahari. Maksudnya dia menerangkan kepada kalimah ad-duha ni waktu tertegaknya matahari. Okey, contohnya lah ni dalam tafsir bayan. Dan dalam teks Al-Quran ni juga adanya warna sebagai guideline panduan. Dan seperti mana saya cerita tadi pada awal tadi, pada bahagian bawah ni akan adanya rujukan kepada pembaca Al-Quran, adanya warna. Boleh lihat kalau boleh nampak apa ni? Mana tadi? Siapa yang boleh nampak? Okey, adanya warna. Adanya apa ni, rujukan kepada warna. Okey, maaf. Okey. Okey, yang bawah tu adanya garis panduan kepada warna-warna. InsyaAllah ini kita akan masuk ke surah Ad-Duha dulu. InsyaAllah. InsyaAllah boleh bersama-sama saya, InsyaAllah kita akan baca daripada surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, insyaAllah tuan-tuan, pertamanya kita lihat pada kalimah, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuma dekat sini ada sedikit kelainan sikit sebab huruf ra ni, biasa kita lihat tadi dekat guideline panduan tadi, huruf ra ni dia warnakan dengan warna biru gelap. Okey, kalau dekat dalam KDN tadi warna kena warna ungu, tak ada masalah pun. Cuma kita kena pandai membezakanlah. Ni contoh warna biru gelap. Yang ni warna biru muda. Biru muda ni iqlab. Biru muda ni qalqalah. Biru muda ni qalqalah. Biru gelap ni adalah kepada tafkhim, baca tebal. Maksudnya kita nak baca tebal pada huruf ra. Bismillahirrahman, baca tebal. Okey. Bukannya bismillahirra, kera. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Okey, ada tanda. Ya ni ada tanda warna apa tuan-tuan? Warna jingga. Jingga ni apa? Kita lihat kat sini. Mat 2, 4 ataupun 6. Mat 2 aul, 4 atau 6 ni harakat jawazah. Okey. Maksud dia boleh pilih. Kita nak baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Ma'arid lisukun. Okey. Seterusnya, wadduha. Okey, wadduha ni adanya dekat alif lam ni adanya tanda warna macam kelabu ni. Warna kelabu ni. Okey. Ada Quran yang adanya tanda kelabu, ada Quran yang tak ada tanda kelabu. Contoh dekat sini, wa ma la yulfadh, idgham wa ma la yulfadh, ada dua fungsi. Okey, contoh dekat sini kita boleh lihat. Okey, surah Ad-Duha tadi.
Okey. Alif lam ni adalah kita panggil sebagai alif lam. Kalau tuan-tuan biasa, kita sebut sebagai alif lam syamsiah. Okey. Alif lam syamsiah ni di dalam bab lamut ta'rif. Dalam bab lam ta'rif dia ada dua pecahan. Yang pertamanya alif lam qamari dan alif lam syamsi. Ni adalah alif lam alif lam syamsiah. Maksud dia kita tak baca pada huruf lam, terus masuk kepada huruf dad. Maksud dia kalau kelabu ni tak kena baca, maksud dia tadi. La yulfaz. Maksud dia kita tak perlu nak lafaz pada al tu, tak perlu. Maksud dia kita baca wadduha, bukannya walduha. Wadduha. Okey, alif lam syamsiah. Seterusnya wallaili idza saja. Sama macam tadi. Wallaili idza saja. Terus masuk kepada ni lam. Okey. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ra. Ra ni tafkhim, baca dengan tebal. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baca dengan tebal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baca dengan tebal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baca dengan tebal. Seterusnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tebal pada ra. Rabbuka fatar tebal, bukannya fatar. Fatar tebal. Fatarda. Alam yajid, adanya qalqalah. Okey, warna biru muda ni adalah qalqalah. Alam yajid, huruf qalqalah ni qataba jindal, wal qalatun qatbun jindal. Kalau dalam matan tajwid, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Okey. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatimau adanya ikhfa. Okey, tanda hijau ni ikhfa. Okey, satu lagi, kalau salah satu kita nak tahu ikhfa ni adalah barisnya tidak selari. Maksud dia adanya silang. Dia ada tak selari tu. Kalau selari tu adanya hukum kepada izhar. Okey, ni dia warnakan warna hijau. Maksudnya adanya gunnah, ikhfa. Seterusnya, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka warna koko. Warna koko ni baca dengan 6 harakat. Wa wajadaka dhallan fahada. La ni adanya ikhfa. La fahada. Okey. Tuan-tuan, macam mana cara kita nak kira harakat ni? Cara dia kita boleh menggunakan dengan kiraan jari. Okey. Kita kira 1 2 1 2 2 harakat. 1 2 3 4 4 harakat. Okey. Contoh, ikut bersama saya. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey. 6 harakat. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Okey. Ni kena berapa harakat tuan-tuan? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Adanya 5 harakat. La fa'aghna. Ikhfa. Ikhfa. Wa fa'ammal yatim. Fa'ammal ni adanya kita sebut sebagai wajibul gunnah. Mim ya sabdu ni kita kena baca dengan 2 harakat. Fa'am 2 harakat. Fa'ammal yatima fala taqhar. Qalqalah. Taqhar. Tebal huruf ra, bukan taqhar. Taqhar. Okey, muncul sikit mulut. Taqhar. Tebal. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa 2 harakat. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ni 5 harakat. Har tebal, tanhar tebal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 2 harakat.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey, kena baca dengan tebal pada huruf ra, tuan-tuan. Okey, itu sebagai contohlah kepada cara kita nak baca. Pertama kita kena ingat dulu fungsi bagi warna, fungsi bagi warna. Adanya warna ni kat sini contoh panduan. Dan setiap mushaf ada yang kelainan. Yang saya cerita daripada awal tadi, yang tu yang ditetapkan oleh KDN. Yang mushaf saya pakai ni mushaf bukan yang Malaysia punya. Jadi dia ada perubahan sedikit warna. Tafkhim ra, tebal pada ra ni dia warna hijau gelap, warna biru gelap sikit. Biru gelap sikit. Okay, jadi tuan-tuan, biasalah warna ni kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita mungkin mata kita tak apa nak nampak. Jadi Quran yang berwarna ni sebagai panduan kepada kita untuk kita nak baca Quran. Walau bagaimanapun kita masih lagi perlu kepada berguru. Baca Quran tu perlu kepada berguru, masih lagi perlu kepada berguru. Okey. Surah insya-Allah kita akan daripada surah Ad-Duha ni insya-Allah kita akan cuba habiskan sampai kepada surah An-Nas. Pada surah An-Nas. Okey, dah setengah jam dah. Saya mohon maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Kalau ada apa-apa soalan, saya sangat alu-alukan boleh tanya di bawah. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Isnin ni insyaAllah. Pada tengah hari, pada jam 12 tengah hari sehingga pukul 1 tengah hari insyaAllah. Bermula pada hari Isnin ni. Okay, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Okay, dan tuan-tuan puan-puan, insyaAllah sama-samalah kita tingkatkan amalan pada bulan Ramadan ini, khususnya Al-Quran kita ni. Tahap mana kita punya tadarus, di tahap mana kita punya penghayatan kepada Al-Quran. Okay, tuan-tuan, sambil-sambil. Sebab apa saya pilih kepada surah Ad-Duha ni tuan-tuan? Sebab saya tahu dekat kita ni PKP dan ramai yang jadi imam, imam-imam dekat rumah. Saya bukannya yang mahir sangat, cuma saya boleh kongsikan. Mungkin kita boleh dalam kita baca surah-surah pendek ni, daripada Ad-Duha ni surah yang famous, yang biasa dibaca oleh imam-imam kat rumah. Jadi untuk kita boleh perbaiki sedikit demi sedikit lah kalau ada beberapa kesalahan dari sudut tajwid, insyaAllah. Kita sudahi dengan majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.